membantu peneroka dan generasi Felda depani cabaran baru, Perdana Menteri Umum peruntukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Hampir 65 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan 5 inisiatif bagi membantu peneroka dan generasi baharu tanah rancangan itu dalam pelbagai aspek termasuk perumahan. Ia diumumkan Perdana Menteri sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2022 yang berlangsung di Bera Pahang. Inisiatif itu antaranya melibatkan dana berjumlah 20 juta ringgit di bawah skim jaminan kredit perumahan sebagai cagaran kepada pinjaman perumahan yang bakal dibuat generasi baharu Felda. Selain itu, dana pusingan 10 juta ringgit turut diperuntukkan bagi menyediakan lebih banyak peluang memulakan perniagaan dan meningkatkan kapasiti perniagaan kepada usahawan dalam kalangan generasi muda Felda. Ia melibatkan pinjaman tanpa faedah antara RM5,000 hingga RM20,000 dengan permohonan dibuka pada Ogos. Sementara itu, sempena ulang tahun ke-66 penubuhan Felda tahun ini, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan khas pembangunan RM66,000 kepada semua 317 rancangan Felda menjadikan jumlah keseluruhannya RM21 juta yang boleh digunakan bagi kerja membaik pulih atau menaik taraf infrastruktur. Infrastruktur di kawasan Felda dilihat antara yang terbaik. Lantas menempatkan rancangan-rancangan Felda sebagai komuniti contoh luar bandar. Ini dapat dicapai melalui pelbagai dana dan inisiatif bagi menyediakan infrastruktur yang terbaik buat warga Felda. Bagi membantu peneroka Felda tanaman getah, Perdana Menteri berkata Felda akan memperuntukkan RM6.1 juta dana pengurusan tahun 2022 bagi mengambil alih pengurusan Pusat Mengumpul Getah PMG daripada FGV Rubber Industri Sendirian Berhad. Langkah itu akan mengurangkan kos operasi kilang sebanyak 23 sen bagi setiap kilogram getah kering dengan tambahan sebanyak 5 sen apabila mencapai sasaran bulanan. Langkah yang secara keseluruhannya melibatkan pengurangan sebanyak 28 sen akan memberi tambahan pendapatan RM11.2 juta kepada 10,707 peneroka tanaman getah. Pada majlis sama, Dato' Seri Ismail Sabri mengumumkan pertukaran program Premier Maktab Rendah Sains Mara MRSM Felda Kampus Tun Razak di Terolak Perak kepada program Ulul Albab bermula tahun akademik 2023. Tujuannya melahirkan generasi baharu Felda cemerlang dalam bidang profesional dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Perdana Menteri juga melahirkan rasa bangga dengan pencapaian Felda dan warga peneroka yang mencapai pelbagai kemajuan dalam bidang peladangan. Ini termasuk dalam pemerkasaan mekanisasi dan teknologi pengurusan ladang sehingga produktivitinya dapat ditingkatkan kepada purata 20 tan sehektar setahun pada tahun ini. Peningkatan produktiviti membawa kepada penciptaan nilai buat warga peneroka dengan jumlah melebihi RM1 bilion setahun. Pada masa yang sama, peneroka menerima tambahan pendapatan sehingga RM162 juta. Dato' Seri Ismail Sabri turut menyentuh komitmen utuh Felda mengatasi isu sekuriti makanan negara, antaranya menerusi program pembangunan peneroka PPP bermula tahun 2019 dan kini melibatkan 8,542 projek ternakan dan pertanian yang dapat memberi pendapatan tambahan kepada lebih 56,000 peneroka dengan purata RM250 hingga RM500 sebulan.
Pada majlis ini, Felda Jengka 25 Pahang dilombakan untuk penerima anugerah kecemerlangan rancangan Felda AKRF 2022 yang membolehkan peneroka di tanah itu, rancangan itu menerima wang tunai RM1 juta, manakala 5 individu dilombakan sebagai penerima anugerah tokoh generasi 2021 termasuk Timbalan Menteri Kewangan Dato' Muhammad Syahar Abdullah yang berasal dari Felda wilayah Kuantan. Sambutan Hari Peneroka Kebangsaan ke-66 tahun ini memberi tuah kepada Felda Jengka 25 apabila bergelar Johan Anugerah Kecemerlangan Rancangan Felda. Membawa pulang RM1 juta, rancangan itu menewaskan 9 finalis lain. Tambahan RM66,000 kepada setiap rancangan seperti diumumkan Perdana Menteri menambah keceriaan warga Felda. Kita akan memajukan lagi, menceriakan lagi kampung kita. Sebagaimana kita maklum, mana kalah juara ni memang tak boleh masuk dah. Tapi kita bersedia pula. Saya kata menceriakan lagi dan mesti datang pelancong-pelancong. Memanglah tempat kami pelancongan. Meraih kejayaan dan untuk dapat tempat kedua pada kali ini, saya pertama kali bermusyawarat untuk mendapatkan kerjasama daripada masyarakat atau warga Felda, daripada GPW, JKR dan juga tak lupa kepada MBFM, golongan-golongan beliau. Kami di rancangan Raja Lampak ni dah 5 tahun berturut-turut masuk ke penilaian anugerah kecemerlangan rancangan. Jadi alhamdulillah pada tahun ni kami mendapat tempat ketiga. Jadi rahsia dia adalah kerjasama daripada semua warga peneroka Felda Raja Alas 4. Saya ucapkan terima kasih. Dalam majlis berasingan di Bera, Perdana Menteri memaklumkan matlamat utama bagi merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar tetap menjadi keutamaan demi meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ke arah itu juga pelbagai inisiatif telah dilancarkan. Jelas beliau, ini termasuklah Rural Star yang dibangunkan oleh Huawei Malaysia. Rural Star merupakan sebuah peranti infrastruktur rangkaian telekomunikasi teknologi terkini yang dapat menghubungkan kawasan terpencil dan tidak mempunyai kemudahan infrastruktur komunikasi yang lengkap. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, kerajaan tetap fokus kepada matlamat utama, iaitu untuk merapatkan jurang digital dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Sehubungan dengan itu, saling hubungan atau ketersambungan digital yang menyeluruh di segenap lapisan masyarakat menjadi objektif utama dalam pentadbiran kerajaan. Beliau berucap merasmikan Huawei Rural Star Pro dan penyerahan 200 tablet kepada pelajar. Tambahnya, dengan pelancaran satelit Miasat 3D baru-baru ini serta pelan jalinan digital negara atau JENDELA sekaligus dapat meningkatkan lagi usaha merapatkan jurang digital. Dalam perkembangan yang berasingan, 15 bahan binaan kini disenaraikan dalam pelaksanaan syarat perubahan harga VOP bagi membantu kontraktor yang berdepan kenaikan harga barangan selain memastikan projek siap tepat pada masanya. Bahan binaan tersebut termasuk simen, batu bata, kaca, batu baur, bahan siling serta bahan bumbung. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sedia maklum dengan kenaikan harga bahan binaan yang tidak dapat dielakkan berikutan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik Ukraine. Telah mengembalikan semula syarat perubahan harga ataupun VOP bagi memastikan projek dapat disiapkan tepat pada masanya. Kerajaan telah mengumumkan 4 jenis bahan binaan yang telah pun diumumkan. Dan hari ini saya ingin umumkan
bagi membantu kontraktor-kontraktor. Kita tambahkan 15 lagi di dalam senarai BOP. Bila berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-38 Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Pahang di Kompleks Rakan Muda Bera petang tadi. 5 bahan binaan iaitu besi, batu, kaca, bahan siling dan bahan bumbung sebelum ini disenaraikan sebagai bahan kawalan harga untuk sektor pembinaan. Selain itu, kerajaan turut mengembalikan semula syarat perubahan harga VOP bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut jadual. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Bertemu kembali, pihak industri secara prinsipnya bersetuju untuk menurunkan harga minyak masak sawit botol secara berperingkat dalam masa terdekat. Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa berkata ia berikutan harga minyak sawit bergantung sepenuhnya kepada harga minyak masak mentah di pasaran komoditi dunia. Mengucapkan terima kasih kerana pihak industri telah bersetuju dengan pengesyoran jawatan kuasa kita agar dalam masa yang terdekat proses untuk menawarkan harga minyak pada harga yang diturunkan secara berperingkat akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KP dan HEP boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan terperinci selepas daripada ini. Yang pentingnya secara prinsip industri sudah bersetuju untuk bekerjasama dengan jawatan kuasa untuk membuat adjustment penurunan harga minyak masak secara berperingkat-peringkat berasaskan kepada pasaran ataupun harga pasaran minyak sawit semasa. Bila berkata demikian pada sidang media Pasukan Khas Jihad mengenai inflasi di Putrajaya. Dalam hal itu, Tan Sri Anwar berkata pemantauan dan penguasaan ke atas barangan kawalan dan bukan kawalan di pelbagai premis perniagaan terus dipertingkat oleh Pasukan Khas bersama penguatkuasa KPDN HEP. Langkah menurunkan harga minyak sawit botol dalam masa terdekat merupakan satu tindakan yang tepat dan jelas menggembirakan keluarga Malaysia. Alhamdulillah kalau minyak tu turun, kita bersyukur kepada Allah lah. Pasal kita pengeluar minyak sawit. Jadi kalau minyak tu melambung tinggi menyusahkan rakyat. Pasal tahulah orang Malaysia ni banyak sangat kegunaan minyaknya. Apa benda pun dia pakai minyak. Jadi bukan orang negeri Arab. Dia banyak bakar. Jadi kalau minyak tu turun, alhamdulillah. Bagi saya okeylah, tapi alang-alang dah turun tu biarlah turun terus, jangan lepas ni ada naik lagi. Lagipun kita bantu golongan-golongan yang memerlukan kan. Kita harap janganlah penurunan ini hanya sementara waktu. Sebab rakyat perlukan kestabilan. Maksudnya ketetapan harga minyak ni mesti dikekalkan sepanjang tahun. Sebab mereka-mereka yang berniaga ni, terutamanya peniaga-peniaga kecil ni, dia memerlukan bajet minyak yang ditetapkan harga subsidi. Rata-rata peniaga ni dia kebanyakannya dia tak pakai minyak botol. Kebanyakannya pakai minyak paket lah. Kan? Tapi kalau dah keadaan terpaksa memang kita akan pakai minyak botol jugalah. Kan? Tapi bagi saya kita tengok pada penurunan tu. Kan? Sekiranya penurunan tu drastik ataupun yang terlampau turun merundum jatuh kan, benda ke bawah, maknanya kita boleh accept lagi lah benda tu. Maknanya kita boleh terima lagi lah. Maknanya baguslah untuk peniaga-peniaga.
Bagi menjayakan jihad tangani inflasi, Tan Sri Anwar meminta media tidak mensensasikan laporan berita secara berlebihan. Ini bagi mengelak timbul keresahan di kalangan rakyat. Ada elemen kebenaran sebahagiannya tetapi mungkin telah terlebih. Gula dan garamnya telah terlebih sedikit. Jadi saya minta mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Mungkin kita tengok ia hanya sebagai satu laporan yang biasa, tetapi dia boleh memberi kesan. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar Musa menegaskan kestabilan politik merupakan elemen penting dalam pengurusan inflasi dan ekonomi selain menarik pelabur. Ia sekaligus memastikan kesemua bekalan mencukupi. Sebenarnya, kalau politik tak stabil, bukan saja inflasi, semua benda tak jadi. Ya, kalau semua sistem will go haywire, ketidaktentuan, uncertainty, speculation, dia akan jejaskan pula pada soal ekonomi, pelabur tak jadi. The whole thing, kalau sekiranya politik tidak stabil, maka pengurusan pentadbiran kerajaan semuanya akan terjejas. Bukan hanya soal kadar inflasi saja. Kalau kita nakkan bekalan cukup, kena ada orang melabur dalam membuat pengeluaran. Orang tidak akan melabur kalau politik tidak menentu. Dia akan menunggu. Bila dia menunggu dan tidak melabur, maka supply akan terencat. Bila supply terencat dalam keadaan demand meningkat, harga akan naik. Itu satu contoh yang mudah. Jawatan Kuasa Sekuriti Makanan Negara bersetuju mewujudkan Pusat Sehenti Kuarantin Negara OSQC di pintu masuk utama pengimportan dan pengeksportan negara bagi memperkukuhkan kawalan biosecurity. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, permulaan OSQC akan diwujudkan di Pelabuhan Kelang. Kerajaan telah bersetuju untuk mewujudkan OSQC bagi memastikan barang makanan yang import dari luar memenuhi syarat-syarat yang diletakkan oleh kerajaan bagi memastikan unsur elemen kesihatan, kebersihan dipatuhi oleh setiap negara pengekspor. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan operasi pengimportan dan pengeksportan produk pertanian di Kompleks Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Tambahnya, OSQC akan menyediakan fasiliti kuarantin dan keselamatan agro makanan yang bersepadu termasuk pemeriksaan, rawatan kuarantin, pengujian, penyelidikan, pemantauan dan pelepasan ke atas komoditi pertanian dan produk agro makanan. Pameran Peruncitan dan Franchise Antarabangsa Malaysia 2022 MIRF kali ke-5 merupakan medan memulihkan kembali industri tersebut setelah 2 tahun bergelut dengan pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata keyakinan itu didorong oleh impak pemulihan industri tersebut sejak akhir tahun lepas. Keyakinan ini didukung oleh impak pemulihan industri franchise Malaysia, industri runcit Malaysia yang mapan sejak akhir tahun lepas dengan mencatatkan kadar pertumbuhan yang baik iaitu sebanyak 18.3% dalam jualan runcit bagi suku pertama 2022 dan diunjurkan meningkat kepada 25.7% pada suku berikutnya berdasarkan laporan industri runcit Malaysia yang terbaru. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan Datuk Zamri Saleh. Pameran berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga 16 Julai dan dibuka kepada orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 8 malam di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.
15,000 pengunjung dijangka menghadiri acara itu yang mengetengahkan lebih 400 gerai pameran dari lebih 10 negara termasuk Korea Selatan, Singapura, Taiwan, India dan Jepun. Jualan rakyat My Grocer at Wilayah membuka peluang kepada 11,395 penduduk perumahan awam PA Sri Johor, Kuala Lumpur untuk mendapatkan ayam segar dan telur ayam pada harga subsidi. Program anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bersama Yayasan Wilayah Persekutuan ini bertujuan membantu rakyat menangani kos sara hidup terutamanya golongan B40 yang terkesan akibat tekanan inflasi global. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata sebanyak 1,707 kupon telah diedarkan kepada Ketua Isi Rumah KR golongan B40 yang berkelayakan di PAC Johor bagi membeli barangan bersubsidi tersebut. Saya telah melihat keadaan semua ini dan didapati beberapa pendekatan yang boleh kita ambil untuk menurunkan harga ayam di wilayah persekutuan. Dan pendekatan itu saya akan umumkan dalam masa terdekat. Iaitu kita berunding dengan peniaga-peniaga bahawa mereka tak perlu rugi apa-apa dan pihak kita akan memudahkan dan bukan menyusahkan. Diharapkan melalui pendekatan baharu ini, harga ayam dapat dikurangkan di bawah harga siling iaitu RM9.40 seperti mana yang berlaku di semua negeri seluruh negara. Ujar beliau tidak wajar dinaikkan harga makanan jika lokasi kedai tersebut mempunyai penduduk yang berpendapatan rendah. Pihaknya turut akan membuat kajian secara umum terhadap isu berkaitan dan akan memastikan pihak peniaga dapat mengekalkan harga sedia ada. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan ke jualan rakyat My Grocer Wilayah pertama yang diadakan di PAC Johor, Kuala Lumpur. Sebanyak 8,533 pemeriksaan premis dijalankan menerusi operasi ayam, telur dan minyak masak OPS ATM sejak 23 Jun lalu. Timbalan Pengarah Kuasa Operasi KPDN Hashipi Syamsul Nizam Khalil berkata sebanyak 109 kesalahan dikesan melibatkan penyelewengan dan penyeludupan barangan kawalan. Berdasarkan kepada kes yang kita hasilkan, negeri yang paling antara negeri yang merupakan hotspot untuk tujuan penyelewengan, penyeludupan dan ketirisan ni di negeri Kelantan, juga di Sabah. Dan dua negeri ini antara negeri yang paling menerima serahan kes daripada agensi dan kes-kes yang dihasilkan oleh KPDN sendirilah. OPS ATM turut menggerakkan lebih 2,000 pegawai bagi memastikan peniaga patuh harga siling barangan kawalan. Syamsul Nizam bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan BIS Malaysia di Angkasa Puri. Cadangan selaras caj bilik hotel dalam mata wang dolar Amerika Syarikat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada penggiat industri perhotelan untuk membuat pertimbangan sewajarnya sebelum membuat sebarang keputusan. Pada masa yang sama, beliau tidak menolak penyelarasan itu kelak mampu memberi kesan positif kepada sektor pelancongan negara. Kami Motek tidak kita tak campur tangan because this is kebebasan ekonomi. Cuma saya nyatakan kepada mereka kalau nak pun dia kena bincang sedalam-dalamnya dari segi implikasi. Mungkin mereka melihat dari sudut implikasi positif saja, tapi kita perlu melihat dari sudut implikasi secara jangka panjang. Namun begitu itu kita serahkan kepada industri players because industry players they know better. Dari sidang kemuncak ekonomi dan perniagaan wanita sedunia 2022 di Ibu Negara. Beralih ke
berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam fasa untuk menambah 76 jenis sukan baharu ke dalam Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576 menjelang akhir tahun ini. Jelas timbalan Menterinya Datuk Seri T. Lian Ke, jika pindaan berkenaan dimuktamadkan, Akta 576 akan mempunyai sebanyak 127 sukan berbanding 51 jenis sukan ketika ini. Jelasnya pindaan terhadap akta berkenaan telah dibuat sebanyak 2 kali pada tahun 2000 dan 2004 dengan memasukkan beberapa jenis sukan. Selain itu, kelulusan pindaan ini akan dibuat oleh Pesuruhjaya Sukan PJS dan tidak perlu dibentangkan di dalam Parlimen. So apabila pindahan ini dimuktamadkan, kita akan mempunyai sukan dalam akta sebanyak 127 sukan termasuk e-sport. Dan proses ini melibatkan libat urus, perundangan dan Attorney General. Tidak perlu dibentangkan dalam Parlimen. We expect dalam sebelum akhir tahun ini, apabila ia diluluskan oleh dari segi perundangan oleh pejabat peguam acara dan sebagainya. Antara jenis sukan yang baharu yang akan dipindah adalah e-sukan dan sukan tarian. Pindahan ini dibuat bagi memastikan sukan-sukan berkenaan lebih teratur dari segi pengurusan dan pentadbiran serta tiada lagi sukan yang dianaktirikan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada pasukan GBX yang akan mewakili negara di Five Club World Cup Copenhagen, Denmark pada 20 Julai ini. Pada majlis berkenaan, Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shah Abdullah turut menyerahkan sumbangan berjumlah RM30,000 buat pasukan berkenaan. Festival Pencak Silat Sedunia yang akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keruh dari 21 hingga 31 Julai ini berjaya menarik penyertaan 1,500 atlet dari 34 buah negara. Pengerusi bersama festival berkenaan, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, persiapan edisi ke-19 ini sedang giat dijalankan pihaknya bagi memastikan ianya berjalan lancar. Ini akan berlangsung daripada 21 sehingga 31 bulan di Melaka dan berbagai forum dan dialog perbincangan mengenai seni silat sedunia ini, dan akan dihadiri 34 buah negara yang akan datang menyertai pertandingan silat sedunia di Melaka di MITC. Jadi kita melihat bahawa perkembangan dunia seni mempertahankan diri ini telah diberi kepercayaan oleh pesilat-pesilat dunia kepada Melaka. Dan saya lihat bahawa ini juga akan menjadi satu daya tarikan baru sepanjang tempoh kejohanan ini berlangsung, dan kita boleh menontonnya di MITC nanti. Beliau berkata demikian ketika mengiringi Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rustam melakukan lawatan di sebuah kilang pengeluar barangan elektronik di Tangga Batu. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.